hanya memotong rambut. Okey, hadis seterusnya. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada' faja'alu yas'alunahu faqala rajulun lam ash'ur fahalaqtu qabla an adhbah qala idhbah wala haraj wa ja'a akharu faqala lam ash'ur fanahartu qabla an armiya qala irmi wala haraj fama su'ila yawma idzin an syai'in quddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu anhuma ni sepatutnya, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wukuf dalam haji wada'. Masuk wukuf tu Rasulullah berdiri. Maksud berdiri di sini Rasulullah berdiri pada hari nahar. Pada hari nahar, hari raya haji tu selepas gelincir matahari Rasulullah duduk berdiri di Mina tu. Rasulullah duduk berdiri di Mina selepas gelincir matahari. Maka para sahabat menanyakannya, tanya hukum haji. Seorang lelaki berkata, aku tidak mengerti, maka aku mencukur sebelum aku menyembelih. Dia cukur dulu baru dia sembelih korban pada hari raya haji tu, hari nahar. Dia cukur kepala dulu baru dia sembelih. Sabda Nabi sembelih lah, tak ada halangan apa-apa, tak ada dosa apa, tak ada salah apa. Kemudian datang yang lain dan bersabda, aku tidak mengerti, maka aku menyembelih sebelum aku melempar. Dia sembelih korban tu baru dia lontar jamrah Aqabah. Ini menunjukkan sahabat-sahabat tak khusus haji pun. Tapi mana ada pun. Dia kata, sahabat kata aku tak erti. Sahabat tak khusus haji pun. Nak kita duk sibuk khusus haji 14 minggu. Lama khusus haji 14 minggu. Khusus haji sejam je 14 minggu buat apa? Buat pening kepala. Orang tua pening kepala khusus haji. Dia pergi ajar 3 haji, pening lah kepala orang tua. Betul, orang tua pening kepala. Orang tua kampung dia ajar 3 haji. Dia kena set awal-awal. Pakcik ni pergi awal buat haji tamatuk, contoh gitulah. Ajar haji tamatuk cukup lah kat dia. Ni dia pergi ajar 3 haji. Pakcik itu dah lah tak tahu apa, pening kepala dia. Pening kepala dia. Mana sahabat ni dia tak khusus haji pun, dia pergi lah. Dia pergi je. Sabda Nabi, lemparlah dan tidak ada halangan. Tak salah apa, tak berdosa, tak batal haji. Maka pada hari itu tidak ditanyakan tentang sesuatu yang diajukan dan diakhirkan. Sahabat tanya, yang ni dibuat dulu, yang ni dilewatkan, kecuali beliau bersabda, lakukanlah dan tidak ada halangan. Hadis muttafaqun alaih. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi hadis ini sebenarnya dia nak menjelaskan mengenai tidak apa ataupun harus didahulukan mana-mana perbuatan pada hari nahar, hari raya haji. Pasal Rasulullah tidak menyebut batalnya haji para sahabat bila didahulukan atas yang sepatutnya diakhirkan. Dan tidak dikenakan sebarang dam kalau tidak mengikut tertib yang patut dilakukan pada hari nahar, hari raya haji 10 Zulhijjah. Kerana dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, tertib sunnah pada hari nahar begini. Dia tertib sunnah pada hari nahar begini. Yang pertama, melontar jamrah Aqabah. Itu tertib sunnah dia pada hari nahar, hari raya haji. Tertib sunnah dia ialah yang pertama, melontar pada hari melontar di jamrah Aqabah.
Kemudian yang kedua, menyembelih korban. Itu tertib sunnah pada hari nahar, sembelih korban. Tapi kita payahlah, pasal kita bagi kat tabung haji, dia sembelih. Kalau rajin, lepas montar pergi belakang Mu'asim sana, ada tempat menyembelih, beli pun sembelih. Kalau rajin bila nak patah balik, nampak pula ni. Pulang pada kita lah, ada orang buat. Kemudian yang ketiga ialah cukur ataupun gunting kepala. Dan yang keempat, tawaf ifadah, tawaf rukun haji. Itu tertib sunnah pada hari nahar, hari 10 Zulhijjah. Saya ulang sekali lagi, tertib sunnah pada hari nahar. Pertama, melontar di Jamrah Aqabah untuk tahlul awal. Kemudian menyembelih korban, kemudian bercukur, kemudian pergi ke Mekah, tawaf ifadah, tawaf rukun haji. Itu tertib sunnah pada hari nahar. Jadi sahabat-sahabat tadi ada yang tak ikut tertib sunnah. Sahabat pertama tadi, dia cukur dulu, kemudian dia sembelih. Dia buat nombor 3 dulu, kemudian baru dia buat nombor 2. Sahabat kedua tadi, dia sembelih dulu, dia buat nombor 2 dulu, kemudian baru dia melontar Jamrah Aqabah. Dia buat nombor 2 dulu, kemudian dia buat nombor 1. Rasulullah kata la haraj, tak salah pun, tak batal haji, tak payah kena dam. Jadi tak ikut tertib sunnah pada hari nahar pun tidak dikenakan sebagai dam. Nampak kita nak pergi, orang ramai sangat, dia pergi cukur kepala dulu, tak apa. Tapi kalau orang tengok pelik, apa ni kamu tak melontar lagi, cukur kepala dulu, tak apa. Tak apa, buat steady, buat cukup lah, jangan bergaduh lah, buat je. Tak melontar lagi Jamrah Aqabah, kita terus pergi cukur, tak apa. Tapi yang paling baik ialah mengikut tertib sunnah. Jadi tidak batal haji dan tidak dikenakan sebagai dam, walaupun tidak mengikut tertib tersebut. Tapi kebiasaan orang kita ni memang tertib betul lah. Dia melontar dulu, kemudian dia cukur. Masa orang kita ni dia duduk belajar tahlul awal ni cukur. Tahlul awal ni dengan cukur, bukan. Tahlul awal bukan cukur. Tahlul awal, dia duduk faham tahlul awal ni ialah cukur, bukan. Hadis Nabi tidak menunjukkan tahlul awal dengan cukur, tidak. Nanti saya baca hadis di bawah ni. Okey ya. Kita baca hadis ni dulu. Sebab tu orang kita ni tertib. Dia pi melontar dulu baru dia cukur. Pasal dia kata tahlul awal dengan melontar dan bukan. Nanti saya baca hadis. Sebab tu orang kita tertib, dia tak pi cukur dulu. Tapi kalau ada orang pi cukur dulu, yang kata haji kamu batal, tak sah pula. Nabi pun tak kata kat sahabat. Takkan kita hebat pada Nabi pula. Takkan kita hebat pada Nabi pula. Oh, kita ni cepat sangat, tak sah, batal, bayar dam, macam-macam. Ada sahabat tu garu jatuh bulu betih tak tahulah. Kalau pergi tanya pegawai tabung haji, dia kata kena bayar dam. Dia bayar dam ni kalau kita sengaja cabut, itu baru kena dam. Ada yang tak sikat rambut pun ada. Dia tak sikat rambut, perempuan rambut pun jadi macam rejoice tu, yang kena angin tu. Bukan yang spa tu, dia kata tak boleh sikat gugur. Sikat tak apa, gugur pun tak apa, macam sikat. Yang tak boleh lah kita sengaja cabut, tak boleh. Apa duk ajar orang menyusah kau orang. Ada yang tak shampoo, dia kata shampoo tu pewangi. Shampoo lah. Ada yang tak sabun, aku tak lebih. Ada shampoo, aku shampoo. Ada sabun, aku sabun. Ya. Dia sapu minyak wangi tu tak boleh. Kita ambil minyak wangi, kita sapu, tu yang tak boleh. Ini macam-macam lah. Macam-macam hal ada. Macam-macam ada. Elan apa tu? Estro, macam-macam ada. Pakcik mana pula tu? Pakai kopiah pula tu dia. Elan, macam-macam ada. Kalau lorak tu lorak Kedah biasa tu. Lorak Kedah tu. Dia jumpa mana pakcik tu
Bukan orang Johor je sebenarnya. Bukan tu lawak Kedah tu macam-macam ada. Okey ya, seterusnya. Hadis seterusnya. Wa anil Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahara qabla an yahliqa wa amara ashabahu bidzalik. Rawahul Bukhari. Dari Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkorban. Rasulullah sembelih kambing, Rasulullah sembelih korban sebelum mencukur, dan beliau memerintahkan para sahabat demikian. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ni tolong tips sikit. Hadis ini adalah semasa Rasulullah terhalang. Hadis ni Rasulullah semasa terhalang di Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijrah. Rasulullah terhalang. Pasal Rasulullah nak masuk buat umrah, dihalang oleh musyriki Mekah. Jadi hadis ni nak beri hukum bagi orang yang terhalang haji atau umrah setelah dia berihram. Setelah dia berihram, hendaklah dia menyembelih korban dulu, baru dia bercukur. Sebagai nak melepaskan dia daripada ihram tu, nak bertahlul, nak kembali halal balik. Kita jangan dok kira terhalang ni kerana musuh halang. Zaman kita ni mungkin musuh tak halang. Kita dah pakai ihram, siap niat atas kapal terbang, sampai kat Jeddah, immigration tak bagi masuk. Kita tengok muka ni sama macam Osama bin Laden umpama ni, tak bagi masuk. Kita dah pakai umrah, kita dah pakai umrah, dah pakai ihram, tak kira lah sama ada niat haji atau umrah. Ataupun dia tengok-tengok visa palsu, contoh gitu, kita dah niat ihram. Ya, dah niat ihram. Atau sampai Jeddah jatuh sakit, cek penyakit berjangkit, dia tak bagi masuk umpamanya. Penyakit berjangkit tak bagi masuk, kita dah pakai ihram. Jadi bagi sesiapa yang terhalang setelah dia berihram haji atau umrah, maka hendaklah dia menyembelih korban sebagai dam untuk tahlul, seekor kambing, dan juga lepas sembelih baru dia cukur atau gunting. Dia cukur, jangan gunting dulu baru sembelih, bukan. Dia sembelih dulu baru gunting. Sebab tu Imam Bukhari dia meletak satu bab dalam sahih dia, babun nahri qabla al-halqi fil hasad. Bab menyembelih dulu, kena sembelih dulu sebelum sebelum cukur apabila terhalang. Jadi kena sembelih dulu baru cukur. Mungkin keadaan-keadaan begini dia berlaku mungkin. Jadi hadis ni berlaku semasa hajatul semasa terhalang di Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijrah. Okey, hadis seterusnya. Ni hadis ni mengenai tahlul awal ya. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ramaitum wa halaqtum faqad halala lakum at-tib wa kullu shay'in illa an-nisa. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa fi isnadihi dha'f. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika kalian telah melempar, telah melontar pada hari nahar, hari raya haji, dan bercukur, maka kalian boleh memakai wangi-wangian. Ini tahlul awal lah. Dan segala sesuatu buatlah, nak pakai baju jahit balik pun, kecuali perempuan kecuali tak boleh bersetubuh, dan segala mukaddimah dia lah. Jadi hadis ni yang kita pakai ni, yang dikatakan tahlul awal ialah setelah melontar dan cukur. Perhati baik-baik hadis ni. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dalam isnad hadis ni terdapat kelemahan. Hadis ni lemah. Kerana dalam sanad dia ada seorang perawi bernama Al-Hajjaj bin Artah. Hadis ni lemah. Dia sebenarnya tahlul awal terhasil selepas melontar.
walaupun tak bercukur lagi. Tahallul awal terhasil selepas melontar berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Ada hadis lain riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza rama ahadukum